Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa iyyakadu alladhina kafaru liyuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Ya, alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita syukur banyak-banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masih beri kita peluang untuk berada di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menambah lagi kita punya amalan-amalan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang panjang umur mereka dan baik amalan mereka. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tempat lihat kita ni ialah pada amalan kita, pada hati kita. Jadi betul amalan kita, betul hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, barulah Allah subhanahu wa ta'ala terima kita. Jadi syukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya balik daripada belajar juga, ramai kawan-kawan yang dah pergi juga. Mereka meninggal dunia kan. Masa balik pun dengar baru umur 40 dah meninggal dunia juga. Jadi cepat Allah SWT nak ambil. Jadi peluanglah kita yang masih ada baki-baki umur ni kita gunakan. Memang baki pun kita tak tahu bila. Kalau kita umur 30 Allah SWT nak ambil umur 40 pun boleh juga. Tapi kalau kita gunakan pada betul-betul pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan bahagia. Kita apa saja kita letak dia punya arasnya kita ni jalan atas jalan agama ataupun tidak, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun tidak, barulah kita selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa tiap-tiap bulan baca kitab Bidayatul Hidayah, dan ramai yang di sini pun dah khatam dah kan. Ramai di sini pun yang dah khatam. Jadi kita yang baru nak baca ni bolehlah kan, kita belajar-belajar kan. Kita belajar-belajar dengar. Satu orang alim tu tabi'in, dia kata setiap amal kebaikan dia kata diumpama mendengar pertama kali, sedangkan saya dah banyak kali dengar. Dia kata, satu orang tabi'in kata, perkataan-perkataan yang baik, kalamullah, kalamun Nabi SAW, kata-kata ulama, umpama dia mendengarnya pertama kali, dia kata. Sedangkan dia kata, dia orang alim, dia kata, sedangkan aku mendengarnya dah banyak kali dah. Dia jadikan diri dia macam tu kan. Jadi Nabi SAW sabda, la yasba'al mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin yang sempurna iman dia tidak akan pernah kenyang daripada mendengar kebaikan sehingga akhirnya dia masuk syurga. Hatta yakuna muntahahul jannah, sehingga pengakhiran dia ialah syurga. Tak akan pernah kenyang daripada mendengar kebaikan-kebaikan. Jadi syukurlah Allah SWT pilih kita sebagai pendengar kebaikan. Yang mendengar ni lebih selamat daripada yang menyampaikan. Yang menyampaikan ni dia banyak hujah Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita seram sikit sebenarnya, kena seram banyak kan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambunglah baca kitab Bidayatul Hidayah. Permulaan hidayat, permulaan datangnya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu tu dia ada asbab. Kita haus, asbabnya minum air. Kita lapar, asbabnya makan. Kita
Apa lagi? Kita tak ada pakaian, sejuk, kita sejuk. Sebabnya pakai pakaian lah. Pakaian nipis tak cukup, pakai tebal-tebal. Jadi ada asbab-asbabnya. Begitu juga dengan hidayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada asbab hidayat, asbab supaya datangnya hidayat dalam diri kita. Kalau tidak, kita tak jalankan asbab ni, memang Allah SWT jalankan atas muka bumi ni atas dasar asbab, tapi yakin nak dapat tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT yang memberikan. Kita nak hidayat, kita kena ada usaha, ada asbab yang boleh mendatangkan kita kepada hidayat. Barulah Allah SWT bagi hidayat. Antaranya Allah SWT bagi hidayat ni kepada siapa? Wa yahdi ilaihi may yunib. Allah SWT bagi hidayat kepada siapa yang berkeinginan kepada hidayat. Pertama kita buka hati kita untuk berkeinginan kepada hidayat, barulah Allah SWT beri kita hidayat. Kemudian ayat Al-Quran yang lain Allah SWT sebut apa? Wa in tuti'uhu tahtadu. Kamu taat kepada Nabi SAW, Allah SWT beri hidayat. Jadi Allah SWT beri hidayat ni ada asbab-asbab dia, cara nak dapatkan hidayat. Lagi dalam ayat yang lain Allah SWT sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka-mereka yang mujahadah di jalan Allah, susah payah untuk agama Allah SWT, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sukakan Allah SWT. Apa cara yang mendatangkan suka redha Allah SWT? Itulah jalan Allah SWT. Lanahdiyannahum subulana. Allah SWT bagi hidayat. Kita ada asbab-asbab hidayat. Kita macam biasa kita dunia, lapar cari makanan, haus minum air. Tapi kita kena yakin yang bagi hilang haus ialah Allah. Lapar ialah Allah. Macam tu juga dengan hidayat. Ada usaha atas hidayat. Sekarang ni kita baca bidayatul hidayah, permulaan datangnya hidayat. Supaya hidayat ni datang dalam diri kita, supaya hati kita ni yang syarah, hati kita ni terbuka, lapang kepada agama Allah SWT. Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sayang, Allah SWT bukakan hati dia. Yashrah sadrahu lil iman. Allah SWT terangkan hati dia, bukakan hati dia, lapangkan hati dia untuk terima agama Allah SWT. Dia boleh terima. Dia boleh terima. Tapi apabila orang tu Allah SWT tak mau hidayat untuk dia, yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annahu yas'adu fis sama. Allah SWT jadikan hati dia macam mana? Seperti mana satu orang mendaki, menaik ke langit, ataupun kita kata mendaki gunung. Dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala kata naik ke langit. Naik ke langit apa jadi? Dada jadi sempit. Orang yang asma tak boleh naik gunung. Nanti dia semput. Dia semput, dada dia sempit dan sebagainya kan. Dia tak boleh bernafas, susah nak bernafas. Ka'annahu yas'adu fis sama. Hati dia dada dia jadi sempit, tak lapang, susah nak nafas. Macam itulah Allah SWT buat kepada orang-orang yang Allah SWT tidak berkeinginan hidayat untuk dia. Dia rasa susah hati. Bila duduk majlis agama Allah SWT, dia rasa susah hati. Bila duduk berzikir lama-lama sikit, dia rasa susah hati, rasa macam sempit, macam tak sesuai. Sebab tu dalam satu kata-kata sahabat ke kata-kata tabi'in, saya ingat lupa. Jadi dia kata, kalaulah satu orang mukmin datang ke satu majlis dan dilihatnya ada orang munafikin, dia akan cari orang mukmin untuk duduk bersama dia. Tapi kalau orang munafikin pula duduk di dalam satu majlis, dia nak cari satu majlis, dia akan duduk bersebelahan dengan orang munafikin juga. Waliyazubillah. Mudah-mudahan kita semua ni orang mukmin kan. Duduk mana-mana pun semuanya orang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak usahakan. Sambung kitab Bidayatul Hidayah. Tentang sebelum ni kita Imam Ghazali rahmatullah alaih, dia suruh kita betulkan yakin kita, niat kita belajar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu belajar ataupun kamu mengajar untuk mencari kemasyhuran, waliyazubillah, sekarang lagi senang ni, kamera pun dah duduk depan mata, kejap lagi nanti rosak hati tu senang. Asbab untuk rosak hati tu senang. Kalau dulu asbab untuk jaga hati senang, kerana asbab untuk rosak hati ni senang. Bendanya masuk kejap lagi suka kan, hati rasa alamak masyhurnya lah kan.
Macam tu betul. Asbab untuk rosak hati senang sekarang ni. Tapi asbab untuk jaga hati ni dia payah sikit. Jadi kita kena cari asbab untuk datangkan sifat tawaduk tu apa. Nak datang sifat tawaduk asyik angin je, asyik datang sombong je kan. Cari asbab yang mendatangkan tawaduk. Apa Nabi ajar? Antaranya Nabi SAW bila ditanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya Sayyidatina Aisyah, wa ya Ummul Mukminin, apa amalan Nabi dekat rumah, apa kerja Nabi dekat rumah? Maka Nabi Sayyidatina Aisyah jawab, kana fi mihnati ahli. Adalah Nabi SAW ketika di rumah dia khidmat rumah kan. Macam Sayyidatina Aisyah kemas-kemas, sapu-sapu, kemas selimut, basuh pinggan kan. Kalau orang lain tengok kan, ini orang besar tapi dia basuh pinggan kan. Dia kemas baju, dia apa itu. Jadi benda ni datang tawaduk kan. Lagi-lagi bila kita buat di rumah. Sebab tu amalan-amalan selain wajib ni elok kita sorokkan. Amalan-amalan sunat ni kita sorok. Satu orang alim sedang pergi gunting rambut. Ulama India, nama dia Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaihi. Pergi gunting rambut kan. Tutuplah semua dengan apa, kain kan. Nak gunting rambut tutup dengan kain. Kemudian satu orang datang ziarah. Beliau maka datang ziarah nak salam. Maulana, saya nak salam, saya nak balik negara dah. Kan, dia datang India, dia salam, lepas tu dia nak balik kan. Jadi Maulana pun selakkan kain sikit kan. Dia keluarkan kain, sedang pegang tasbih. Dia kata, Maulana dalam ni pun bertasbih lagi. Dia kata, saya dah sorok dah. Amalan saya dah sorok dah, orang boleh nampak lagi. Sebab orang tu nak mencari kebaikan daripada Maulana kan, daripada orang-orang soleh kan, orang yang dekat dengan Allah SWT. Tapi ada orang yang nak mencari keburukan. Ada orang mencari. Maulana yang sama juga, Inamul Hasan rahmatullah alaih. Jadi Maulana ni tak banyak cakap. Maulana ni diam. Dia kalau cakap 15 minit dah cukup dah. Lepas tu dah dibangun. Tapi amalan dia banyak. Satu hari orang ni datang ziarah Maulana. Di waktu yang lain orang lain datang ziarah. Bila datang ziarah Maulana ni, lepas tu terkeluar sirih. Orang India kan makan sirih kan. Gulung-gulung sirih, dengan cengkeh sikit, dengan buah pinang sikit dan potong-potong dengan kapur kan. Gulung masuk mulut kan. Sirih ni meleleh dekat mulut dia. Sedangkan orang tu datang ziarah, meleleh sirih ni. Orang tu kata, Maulana makan sirih. Dia kata sebab meleleh kan, meleleh. Kebetulan orang tu datang meleleh pula. Kan. Jadi dia kata, dosa saya bukan ni saja, banyak lagi dosa saya, dia kata. Maulana ni kata apa? Sebenarnya yang kamu lihat ni hanya dosa yang depan kamu nampak. Banyak lagi sebenarnya dosa saya. Jadi kita kena ada amalan-amalan yang mendatangkan rendah diri, tawaduk dan sebagainya. Inilah kitab dia ni. Tapi dia seram kitab ni. Dia bukan cerita hantu kan. Tapi cerita ni nak bersihkan hati kita. Memang seram. Siapa yang dah dapat, syukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dah bersihkan hati dia. Susah nak bersihkan hati ni. Amalan yang paling susah, kerja yang paling susah ni nak bersihkan dalam hati kita ni. Nak buang segala syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkesan dengan makhluk, mahukan kemasyhuran, mahukan pangkat, mahu orang kata dia, mahu orang muliakan dia. Semua ni nak kena buang. Buang, tinggal Allah je. Aku nak Allah je, lain tak ada. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi kan, kita biasa dengar perkataan ni kan. Ilahi anta maksudi, engkau lah ya Allah. Maksud aku nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ridhaka matlubi, redha Allah Subhanahu Wa Taala yang kita inginkan. Sebab nak bersihkan, buang syirik-syirik ni. Bahaya syirik ni, mati dalam kita Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Kita cakap macam seronok kan dekat sini kan. Cakap macam seronok, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu kita punya dalam hati kita. Wallahu a'lam kan. Jadi itulah yang Imam Ghazali rahmatullah alaih perbetulkan niat kita. Dia suruh kita betulkan niat. Dia kata kita belajar ni untuk apa? Kita yang mengajar ini untuk apa? Kalaulah ada guru itu, kalaulah kamu telah mengajar untuk mendapatkan harta, mendapatkan kemasyhuran, mendapatkan pangkat, mendapatkan kedudukan, mendapatkan secebis daripada dunia ni,
maka ketahuilah sebenarnya guru kamu tu yang mengajar kamu tu guru yang ingin merosakkan kamu. Dan guru tu itu sendiri pun rosak, dan guru itu ingin merosakkan kamu. Waliyazubillah. Jadi kita nak usaha bersihkan hati kita. Bila hati kita kuat, ini fadilatnya. Bila hati kita betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala ni tak boleh goncang. Tak boleh goncang, tuan-tuan. Bawalah apa? Sebab hati terus dengan Allah. Bila hati ni kita betul jaga hanya untuk Allah SWT, Allah Ta'ala akan jaga kita untuk diganggu oleh musuh-musuh Allah SWT. Allah SWT pelihara. Bila Bani Israel telah betulkan hati mereka kepada Allah SWT, Nabi Musa AS telah usahakan Bani Israel yang mana dulu ni dicemeti oleh Fir'aun, dipukul oleh Fir'aun, dibunuh oleh Fir'aun, dihina oleh Fir'aun. Tetapi Allah SWT nak ubah nasib Bani Israel ni bukan dengan bagi dia banyak harta, bukan dengan bagi dia kerajaan, bukan bagi dia pangkat besar-besar, bukan. Tapi Allah SWT hantar Nabi Musa AS untuk berbetulkan yakin mereka kepada Allah SWT, betulkan hati mereka kepada Allah SWT, palingkan ittijahul qulub. Kita punya laluan hati kita paling kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Sekarang ni perjalanan kita nak pergi ke KL, LRT kan, nak pergi ke Seri Rampai, Taman Melati kan contohnya. Tapi laluan kita pergi ke Taman Baiduri, pergi ke PJ kan. Naik LRT dulu, situ je LRT kan, lain tak ada kan. Pergi sampai ke Seri Rampai tu pun baru lagi kan. Pergi ke Seri Rampai, ni laluan pergi ke Baiduri kan, jauh, tak sama. Nak pergi ke KL, Taman Melati, tapi laluan pergi Baiduri. Jadi dia haluannya tak betul. Kita mahukan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi laluan kita kena betul. Jalan kita kena betul kan. Jadi bila Nabi Musa AS telah usahakan Bani Israel betul hati mereka kepada Allah SWT, di situlah adanya wali-wali Allah SWT. Wujudnya wali-wali Allah, orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Bila ada orang yang dikasihi oleh Allah SWT, maka firman hadis qudsi, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti wali-wali Allah SWT, faqad azantuhu bil harb. Allah SWT isytihar perang kepada mereka. Itulah dia, hati nak betul kepada Allah SWT. Tapi kita nak terus jadi wali kan, amalan kita tonggang terbalik, tak boleh kan. Jadi kita belajar kitab ni, kita nak perbersihkan hati kita. Mulut nak cakap ni senang. Kita balik nanti kita muzakarakan, kita nak terus kepada Allah. Tapi laluan dia sebenarnya, kita cara cakap pun kita ada keinginan sesuatu juga sebenarnya kan. Kadang-kadang kita cakap ni kita berkeinginan mahukan orang kata ini syekh besar lah kan. Kadang pun itu pun nak kena buang. Tak ada, lain hati tak ada, nak betul dengan Allah SWT saja. Sebab tu kitab ni dia garang. Kita rasa dia lembut, tapi dia garang. Banyak tak lepas kan. Kita banyak tak lepas. Tapi kita kena usaha. Jangan kita kata kita tak lepas dan kita tak nak masuk periksa. Tak boleh. Kita tak masuk periksa, kita tak naik. Tak naik apa? Tak naik tangga nak masuk ke syurga Allah SWT. Jadi bila kita tahu, kita dah belajar ilmu ni, ilmu agama Allah SWT ni, maka dia menjadi permudahkan kita jalan masuk syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu agama Allah SWT, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah SWT pemudahkan dia jalan untuk masuk syurga Allah SWT. Kita kena lalu jalan ni kan. Jadi sambunglah daripada kitab ni. Wa inda zalika yatlu alaika syaitanu fadlal ilmi darajatil ulama. Bila kita belajar ilmu agama, dia terangkan yang sebelum ni kan. Bila kita belajar ilmu agama, syaitan akan bacakan, akan bisikkan pada hati kita tentang kelebihan ilmu. Baru kita cakap tadi kelebihan ilmu. Rupanya syaitan pun dah bisik dah kan, kelebihan ilmu dan darjatnya ulama. Kamu kalau jadi orang alim ni, kamu duduk surau ni, kamu dikira alim juga ni kan. Dah berapa kitab dah habis dah, berapa tahun ni kan.
Dah 10 tahun dah duduk surau ni kan. Kitab demi kitab dah habis. Kira kamu ni dah orang alim dah ni kan. Syaitan bisik. Bisik dia pandai. Sebab tu satu orang alim kata, syaitan ni, iblis ni dia pandai, nafsu tu pula bodoh. Nafsu bodoh. Jadi dia bisik dekat orang bodoh pun kata, ya betul juga kan. Orang bodoh dia macam tu, dia bodoh. Ya betul juga ni kan. Dia ikut kan. Tapi kalau nafsu ni dididik oleh kita, kita kata tak betul. Semuanya buat ni hanya kerana Allah SWT. Kena bersihkan kan. Bersihkan. Maka dari situlah kita kena lawan syaitan ni dengan pemikiran juga. Sebab dia bisik. Dia bukannya menyerap masuk dalam badan kita. Dia tak menyerap, dia bisik. Syaitan ni kerja dia membisik, merosakkan hati kita. Jadi amalan-amalan tadi, amalan-amalan sunat ni kita kalau boleh kita kena sembunyikan. Nak bagi sedekah, sembunyi diam-diam. Cari mana. Jangan sembunyi sampai tak jadi bagi. Tu pun masalah juga. Sembunyi tak jadi. Sahabat Nabi SAW malam-malam dia datang. Sayyidina Abu Bakar, cucu Nabi juga Zainul Abidin radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sendiri sembunyikan amalan dia, pergi ke rumah cari orang-orang yang miskin-miskin kan. Bawa satu karung beras, bawa keluar, letak depan rumah. Sekarang ni letak depan rumah jadi takut juga. Kalau boleh kita berkenalan dulu dengan orang rumah tu sebelum kita bagi kan. Nanti dia ingat apa orang letak, dia takkan ambil kan. Jadi kemudian kita dah tahu nama dia, kita tulis kat situ, ini untuk fulan. Tapi kita pergi pun, kita datang rumah dia pun supaya dia tak tahu, kita pergi dalam masa sebulan kemudian. Sebulan kemudian baru kita pergi. Jadi ini cara kita nak sembunyikan amalan kita. Kita sembunyi je amalan supaya amalan kita ni ikhlas kepada Allah SWT. Bila ada amalan ikhlas kepada Allah SWT, hati kita betul kepada Allah SWT, jangan nak harap siapa-siapa ganggu pun. Ada pertolongan Allah SWT. Allah SWT bantu. Jadi syaitan kerja dia bisikkan. Dia kata, kamu tengok ni fadilat ilmu ni, dan fadilat kamu jadi orang alim nanti. Dia kata apa? Serta kelebihannya seperti yang tersebut di dalam hadis dan kata-kata para ulama. Dan kata-kata para ulama tentang kelebihan belajar ilmu. Dan kita pun belajar dah. Kita kata, Masya Allah, aku ni banyak ilmu kan. Kemudian apa dia kata Imam Ghazali rahmatullah alaih, sedangkan dia melupakan kamu daripada hadis Nabi SAW yang ni. Imam Ghazali rahmatullah alaih kata, kamu dengar hadis yang kamu ni jadi ulama dan sebagainya, tapi kamu lupa ada lagi satu hadis yang Nabi SAW terangkan. Imam Ghazali rahmatullah alaih bawakan satu hadis. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya, bertambah ilmu agama dalam diri dia, walam yazdad hudan, dan tidak bertambah pada dirinya hidayah. Ilmu bertambah tetapi hidayah tidak bertambah. Lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka tidak akan bertambah di sisi Allah kecuali jauh daripada Allah SWT. Semakin jauh. Ilmu bertambah tetapi hidayah tidak bertambah. Maka tak bertambah di sisi Allah, melainkan makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jauh sejauh-jauhnya. Waliyazubillah. Kemudian sabda Nabi SAW lagi. Imam Ghazali rahmatullah alaih bawa banyak hadis tentang celaan. Ada ilmu agama tetapi menyeleweng. Maksudnya dah bertukar. Sebab tu Nabi SAW sabda, hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Cinta kepada dunia ni kepala kepada segala dosa. Bila cinta dunia, dia nak masyhur. Masyhur dia nak dunia. Bila nak harta, nakkan dunia juga. Bila nak pangkat, nakkan dunia juga. Maka dia adalah kepala kepada segala dosa. Maka Nabi SAW sabda lagi dalam hadis Nabi SAW, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Sedahsyat-dahsyat azab, seberat-berat azab pada hari kiamat ialah bagi seorang alim yang mana tidak manfaatnya ilmunya
Allah SWT tidak mendapat manfaat daripada ilmunya. Allah SWT bagi dia ilmu tetapi tidak mendatangkan hasil kepada agama Allah SWT. Pada diri dia pun tak datangkan hasil, pada agama Allah SWT pun tak datangkan hasil. Waliyazubillah. Waktu kerja nak polish, nak bersih, susah. Ni kerja susah. Kerja ni memang ambil masa dan kita kena ada susah payah sikit. Macam mana nak bersihkan hati aku ni betul kepada Allah SWT. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Imam Ghazali rahmatullahi alaihi lagi adalah Rasulullah SAW berkata lagi, bersabda lagi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, tak manfaat untuk diri aku, tidak bermanfaat untuk agama Allah SWT, dan ilmu yang tidak diterima oleh Allah SWT kan. Wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk, hati tidak ada Allah SWT. Nampak luar macam khusyuk, macam orang munafikin waliyazubillah kan. Orang tengok oi macam khusyuk dia semayang kan. Wa amalin la yurfa, dan amal yang tidak diangkat. Amalan tu tak naik, dia sampai ke dasar bumi saja. Allah Taala campak balik ke muka bumi kan. Amalan ni semua memang naik. Buruk pun naik juga, tapi amalan buruk dicampak baliklah kan, jatuh balik. Jadi amalan buruk bila jatuh balik, maka berlakulah bencana kat muka bumi ni. Bencana macam-macam waliyazubillah kan. Wa du'ain la yusma, dan doa yang tidak didengari oleh Allah SWT. Bila tak dengar, maknanya Allah tak kabulkan. Padahal Allah Maha mendengar. Memang Allah dengar, tapi Allah dengar maksudnya la yusma ni Allah Taala dengar, tapi Allah SWT tak suka dengar, dan Allah Ta'ala takkan ijabahkan. Waliyazubillah. Jadi sambung lagi hadis Nabi SAW. Wa'an qawlihi sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis Nabi SAW lagi, marartu laylatan usriya bi aqwamin tuqadu shifahuhum bi maqaridi min nar. Faqultu man antum? Qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Aku telah lalu di malam Isra' Mi'raj. Nabi SAW sabda, aku lalu di malam Isra' Mi'raj. Isra' perjalanan kan, perjalanan. Mi'raj ni naik kepada Allah SWT. Malaikat punya kelajuan, dia punya naik dia. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Kelajuan malaikat untuk naik 50,000 tahun perjalanan punya kelajuan. Dia punya speed dia naik ke langit kan. Punya tinggi besar dan sebagainya langit ni kan. Kalau turun senang, turun lagi laju kan. Tapi naik, naik. Kita kalau naik kan perlukan satu kekuatan yang besar. Jadi Nabi SAW Isra' Mi'raj. Maka Nabi SAW telah lalu di satu kaum yang mana lidah mereka dipotong-potong. Tuqradu shifahuhum bimaqaridi min nar. Syafatain ni boleh jadi bibir juga, tapi dekat sini dia terjemahkan lidah. Biasa syafat bibir. Bibir mereka dipotong-potong. Elok potong lagi, elok ya Allah kan. Dipotong-potong bibir. Allah SWT elokkan lagi, dipotong lagi bibirnya. Allah Ta'ala elokkan lagi, dipotong lagi bibirnya. Maka Nabi SAW pun bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, man antum? Bertanya kepada mereka, siapa kamu ni? Maka dia pun jawab, orang yang potong bibir. Bukan tanya malaikat, tanya orang tu terus. Kunna na'muru bil khairi, kami ni mengajak kepada kebaikan, tetapi kami tidak melakukan kebaikan. Dan kami cegah orang daripada melakukan keburukan, tetapi kita melakukan keburukan. Maka satu orang satu orang pernah tanya, dia kata, tapi bagus dia ada fikir. Dia ni pendakwah bebas. Dia pendakwah bebas di negara dia. Dia telefon saya, kawan lah kan.
Kawan dia tanya, macam mana ya? Saya ni bila saya dah mula dakwah orang, sebenarnya depan kita alhamdulillah kan, tapi belakang kita ni lemah kan, kita punya amalan lemah. Jadi sebenarnya niat dia, masalahnya masalah niat. Niat kita kena kuat juga. Bila kita nak berubah tu, hati kita kena betul kuat. Satu orang tanya, saya tanya kepada satu orang ahli hikmah juga, tapi dia orang Pakistan. Hikmah ni kan ada mana-mana, Allah SWT bagi kepada siapa Allah suka kan. Al-hikmatu dalatul mu'min. Hikmah ni adalah benda yang hilang di kalangan orang-orang beriman. Tapi bila dia dapat, dia akan ambil kan. Jadi saya dengar satu orang Pakistan, saya tanya, kenapa ya dekat Malaysia ni orang tahu semayang ni ramai, tetapi solat berjemaah tak ramai. Kan? Tempat lain tak sama. Tempat lain orang yang tahu semayang ni tak ramai, tapi mereka semayang berjemaah, pun ditipu syaitan juga. Pun ditipu syaitan. Dua-dua syaitan tipu dua-dua. Dekat Malaysia ni Pafa ada, Kafa ada, dengan Jack-off-nya lagi kan, dan sebagainya. Kalau nak kata rata-rata, orang Malaysia ni tahu solat, tahu perintah Allah, tahu nak jauh daripada larangan Allah, tahu. Tapi kenapa tak datang solat berjemaah? Sedangkan solat berjemaah contohnya 27 kali ganda kan, ganjaran pahala. Hadis yang lain 25 kali ganda ganjaran pahala. Saya tanya dia, dan dia pun jawab. Dia kata, mereka tidak ada niat. Mereka tidak ada niat nak datang kepada perintah Allah SWT. Sedangkan siapa yang nak datang dekat kepada Allah SWT sejengkal pun, Allah SWT akan tolong dia kan. Man taqarraba ilallahi shibran taqarrabtu ilaihi zira'an. Siapa yang ingin dekat kepada Allah SWT sejengkal pun, Allah Ta'ala dah tolong dah. Allah Ta'ala panggil, wahai hamba-Ku, datang kan. Sebab hati tidak berkeinginan. Hati tidak berkeinginan untuk melakukan solat berjemaah. Tapi kalau hati berkeinginan, macam mana pun Allah SWT akan datangkan dia. Fa iyyaka ya miskin an tad'ana litazwiri wa tatadalla bihabli ghururihi fawailun lil jahil haitsu lam yata'allam marratan wahidah wa wailun lil alim haitsu lam ya'mal bima alima alfa marrah. Ni Imam Ghazali punya kata-katanya dalam kitab ni kan. Maka berhati-hatilah kamu wahai si miskin. Kita ni semua miskin. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah kan. Allah SWT kata, wahai sekalian manusia, kamu ni semua miskin, fakir kepada Allah SWT. Maksud daripada fakir ni pun ada maksud lain juga. Bahasa Arab ni dia banyak makna, walaupun satu tapi banyak makna. Fakir ni berhajat, bersangatan berhajat kepada Allah SWT. Bila kita zahirkan diri kita ni sangat berhajat kepada Allah SWT, barulah Allah Ta'ala bagi. Satu orang miskin pakai baju orang kaya, tapi dia minta sedekah. Kan? Jumpa dengan orang kaya dekat sini, surau ni, dia minta sedekah. Pakai baju cantik, baju siap gosok, setrika, songkok lagi kan. Songkok pula ada ada macam pengantin punya tu, bintang dia. Lepas tu pergi minta sedekah. Ingat boleh dapat? Tak dapat kan? Itu orang yang dekat dunia ni. Jadi kita nak dapatkan hidayat di sisi Allah SWT, zahirkan fakir kita kepada Allah. Tunjukkan aku ni sangat berhajat dengan Kau ya Allah. Kita tengah semayang, zahirkan yang kita ni bodoh. Minta maaf cakap kan, kita ni tak tahu apa-apa, kita ni lemah, kita jahil, kita ni berkeinginan kepada nafsu kan. Kita zahirkan depan Allah SWT. Tapi mulut kita jangan zahir depan manusia. Bila kita zahirkan depan manusia, kita mau orang mengatakan kita ni sesuatu. Engkau hebat lah kan, engkau ni Masya Allah kan, engkau ni bukan macam ni kan. Kita nak orang kata kita kan, aku ni tak pandai. Tak ada, engkau bukan macam ni, engkau orang hebat dan sebagainya. Tapi kita zahirkan depan Allah SWT. Kita zahirkan kelemahan kita depan Allah SWT. Zahirkan betul-betul, baru kita boleh bersihkan hati kita. Sekarang ni kita muamalat kita ni dengan Allah SWT sebenarnya nampak je macam kita depan dengan manusia. Bila iblis ni, bila Allah SWT perintahkan, wahai iblis, kamu sujudlah kepada Nabi Adam AS, yang dia nampak tu depan mata dia, Nabi Adam AS daripada tanah liat yang kotor dan sebagainya.
Kan? Dia nampak. Sebab Allah SWT buat macam tu. Tipu daya kan. Allah SWT uji. Bila kata uji ni bukanlah tipu daya, ujian. Ujian daripada Allah Ta'ala. Allah perintahkan Iblis untuk sujud kepada Nabi Adam AS. Maka kenapa Iblis tak boleh buat? Sebab dia tengok melalui mata dia kan. Dia kata, ini daripada tanah liat, haqir. Ini adalah hina. Lebih hina daripada aku. Aku ni api. Api ni lagi mulia. Kan? Jadi dia kata, ya Allah, aku nak sujud kepada yang ciptaan kau daripada tanah, ya Allah. Ini hina, ya Allah, kan? Kepada engkau boleh, kepada ni memang tak boleh, kan? Maka Allah SWT marah, kan? Jadi macam tu juga dengan kita. Sekarang ni kita muamalat kita sebenarnya bukan muamalat kita ambil duit orang. Kita muamalat kita bukannya muamalat dengan orang tu sebenarnya juga. Tapi kita muamalat dengan Allah. Siapa yang tengok kita sekarang ni? Perintah untuk jauhkan diri daripada maksiat, dosa dan sebagainya, perintah daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala Maha Agung, kan? Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Perkasa. Jadi perintah tu datang, kita tak perasan tapi kita nampak depan mata kita. Inilah, kan, keselamatan, inilah kebahagiaan, inilah itu dan ini, kan? Jadi kita harus hati-hati. Wahai si miskin yang lemah lagi hina, daripada tunduk kepada pengabuan dan terikut dengan tipuannya syaitan, maka celakalah bagi si jahil satu kali kerana tidak belajar, dan celakalah bagi si alim 1000 kali kerana tidak mengamalkan dengan ilmunya. Waliyazubillah. Imam Ghazali rahmatullah alaih kata, kalau orang ni nak celaka, orang ni nak binasa, orang jahil ni binasa sekali, orang alim ada ilmunya tidak mengamalkan, binasa 1000 kali. Waliyazubillah. Sebab tu bila ditanya satu orang alim, Maulana Said Ahmad Khan, saya banyak ambil perkataan-perkataan ulama India juga, walaupun belajar dekat Mesir, kan. Belajar dekat Mesir tapi ambil perkataan, semua perkataan kita ambil. Bukan saja Maulana India, daripada Mesir pun saya ambil juga, bawa balik. Alhamdulillah, syukurlah, kan. Jadi Maulana Said Ahmad Khan ni, orang kata syekh besar, kan. Syekh besar Maulana Said Ahmad Khan. Dia kata tak ada, saya sampai mati saya tolabul ilm. Saya sampai mati saya penuntut ilmu agama. Macam tu juga saya azam juga, niat dalam hati penuntut ilmu. Kan, kita ni penuntut ilmu. Kalau alim, ni dia. Celaka bagi orang yang jahil, tak mau belajar, ni celaka dia sekali. Bagi orang alim 1000 kali tidak mengamalkan ilmu dia. Jadi kita niat kita ni tolabul ilm. Walaupun kita sampaikan, tapi kita tetap tolabul ilm. Aku berhajat kepada ilmu agama Allah SWT. Takut kalau kita kata kita ni alim, Allah SWT kata kazabta, kan. Kamu bohong. Kamu belajar ilmu agama untuk dikatakan kamu ni alim. Supaya orang kata kamu ni orang yang hebat dan sebagainya. Maka fasuhiba biwajhi fi nari jahannam. Maka telangkupkan muka dia masuk dalam api neraka, waliyazubillah. Jadi ni kita nak bersihkan hati kita. Wa'lam anna an-nas fi talabil ilmi ala salasati ahwal. Ketahuilah, kata Imam Ghazali rahmatullah alaih, an-nas fi talabil ilmi ala salasati ahwal. Manusia ni dalam menuntut ilmu agama ada 3 keadaan. Kita ni lah semua ni kita ni, kan. Kita ni semua menuntut ilmu agama. Alhamdulillah. Kenapa dikatakan ilmu? Murad daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah ilmu agama. Keinginan Allah SWT ialah ilmu agama. Ulama kata adapun daripada sains, teknologi dan sebagainya, kan, ini adalah kemahiran-kemahiran. Tapi untuk selamatkan kita daripada azab kubur, selamatkan kita di mahsyar, selamatkan kita di titian sirat dan sebagainya sampai masuk syurga Allah SWT, ini adalah ilmu agama, kan. Bila Nabi sabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuhi satu jalan untuk mendapatkan ilmu agama Allah SWT, mendapatkan ilmu ni ialah ilmu agama Allah SWT, ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW dan daripada Al-Quran. Jadi Imam Ghazali rahmatullah alaih kata,
orang yang belajar ilmu agama ni ada 3 keadaan. Pertama, orang yang menuntut ilmu untuk menjadikan sebagai bekalan ke negeri akhirat, dan dia tidak berniat dengan menuntut ilmu kecuali untuk mendapat keredaan Allah SWT dan negeri akhirat, maka orang ini termasuk dalam golongan orang yang beruntung. Imam Ghazali rahmatullahi alaih kata, orang yang menuntut ilmu agama liyattakhidhahu zadatan ilal ma'ad, untuk menjadikan ilmu ni supaya dia bekalan untuk akhirat nanti, untuk dapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah golongan orang-orang yang beruntung, golongan orang yang dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berjaya. Terus yang kedua, ni golongan yang pertama. Mudah-mudahan Allah pilih kita masuk golongan yang pertama, kan. Wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah wa yanala bihi al-izza wal jaha wal mala wa huwa alimun bidzalika mustash'irun fi qalbihi rakakah halihi khassata maqsadihi fahadha minal mukhatirina fa in ajalahu ajaluhu qabla taubati khifa alaihi min su'il khatimah wa baqa amru fi khataril musyi'ah. Wa in wuffiqa litaubati qabla hululil ajal wa adafa ilal ilmil amal wa tadaraka ma farata fihi minal khalal iltahaqa bil faizin fa inna ta'iba minaz zambi kaman la zamba lahu. Ini macam kita je lah ni. Yang golongan kedua ni kebanyakan kita. Tapi masih jalan tak selamat. Jalan ni jalan apa, dia tengah-tengah. Nak masuk apa ke tebing, kan. Bawa masa mengantuk. Bawa kereta masa mengantuk, kan. Nak masuk lubang tu ada. Ni dia kita ni. Orang yang menuntut ilmu yang dapat membantu kehidupannya di dunia. Menuntut ilmu, kan. Lepas ni dapat envelope, kan. Seronok. Ni kita lah ni. Dan dengannya dia mencapai kemuliaan. Mulia pula. Orang muliakan dia. Salam ji ustaz. Salam pun cium tangan. Ambil cium. Cium tangan, kan. Suka, kan. Pangkat dan harta benda. Suka kepada pangkat dan harta benda. Untuk dapat pangkat dan harta benda. Dapat pangkat, kan, ustaz. Sedangkan dia menyedari hal ini. Dia rasa betul ni, kan. Menyedari hal ini dan merasakan di dalam hatinya kejahatan keadaan yang sedang dialaminya. Ni kita ada ihtimal, ada rasa, kan. Alhamdulillah ada rasa. Masalahnya tak ada rasa, kan. Rasa seronok, kan. Dan kehinaan matlamatnya, dan dia rasa ini ada kehinaan dalam matlamatnya, maka orang ini termasuk dalam golongan yang berbahaya. Tapi dia rasa tu masih ada lagi fikir dia, kan. Dia dalam golongan bahaya, tetapi cara dia kalau nak masuk longkang kena tarik steering balik, kan. Masuk ke tengah jalan. Kalau dibiarkan, nak masuk longkang, bahaya, tapi suka, kan. Tempat bahaya tu dia suka. Jika inilah dia jawab balik. Jika ajalnya datang segera sebelum bertaubat. Jadi kena tiap-tiap hari kena taubat. Macam kita ni semua ni. Ni golongan kita ni. Jadi kena tiap-tiap hari bertaubat. Maka dibimbangi ia akan mati dalam keadaan kesudahan yang buruk, su'ul khatimah. Dan urusannya terserah kepada kehendak Allah SWT, sama ada dimaafkan atau disiksa. Habis sampai situ. Dia kata kalau kita mati dalam keadaan macam ni, tanpa bertaubat kepada Allah SWT, mati kita teruk. Waliyazubillah. Sebab nak dapatkan harta, nak dapatkan kemuliaan, nak dapatkan pangkat, nak suruh orang suka dengan kita, waliyazubillah. Terus ada jalan keluar dia juga. Imam Ghazali rahmatullah alaih bukakan jalan keluar. Sebab tu kitab ni luar biasa, kan. Dia tunjukkan jalan bahaya, dia tunjukkan jalan keluar. Kita kena lalu jalan keluar tu. Kalau tidak kita tak selamat. Dan jika diberi taufik untuk bertaubat,
sebelum tiba ajal, dan sempat beramal dengan ilmu yang telah dituntut dan membuat pembetulan yang rosak kerana kecuaian, maka dia dapat bersama golongan yang beruntung, kerana orang yang bertaubat daripada dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Ni kalimah ni selalu disebutkan oleh khatib-khatib di Mesir. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Golongan yang ketiga, sikit lagi sabar sikit lagi penat ni. Baca kitab ni dia ketuk hati hancur-hancur terus kan. Balik ni tidur terus, penat kan? Betul penat. Semak kertas periksa tu penat. Gerak je fikir apa budak-budak ni tulis nak bagi markah kesian pun susah. Penat kan? Letih. Macam ni juga benda yang berhajat kepada dia main hati, balik ni tidur sedap kan? Tidur letak, tidur. Bangun nanti zuhur kan? Yang ketiga pula, rajulun salisun. Dah lebih 1 jam kan? Mata tu tengok jam ke belum lagi? Wa rajulun salisun istahwaza alaihi syaitan fattakhadha alaihi zari'atan ila takatsuri bil mali wa tafakhuri bil jahi wa ta'azzuzi bi kathratil atba' yadkhulu bi ilmihi kulla madkhalin raja'a ay yaqdiya minad dunya wa tarrihi wa huwa ma'a zalika yudmiru fi nafsihi annahu indallahi bi makanatin littisamihi bi simatil ulama wa turassimuhu bi rusumihim fi zayyi wal mantiqi ma takalubihi ala dunya zahiran wa batinan. Ini masalah. Yang ketiga ni dia tadi dia rasa bersalah, yang ni rasa betul pula. Rasa betul. Ini bersalah, ni susah ni. Yang rasa betul ni payah sikit. Kita kena dalam keadaan khauf wa raja. Takut dan berharap kepada Allah SWT. Hati memang kena jaga. Nama orang Melayu letak hati pun bagus. Harus kita berhati-hati kan. Ketiga, lelaki yang ketiga, dia kata, lelaki yang ketiga telah dikuasai oleh syaitan. Syaitan telah kuasai dia. Istahwaza alaihi syaitan. Syaitan dah kuasai. Pemikiran dia tu syaitan dah kuasai dah. Maka ia menjadikan ilmu yang dituntut itu sebagai jalan alat untuk memperbanyakkan harta benda. Belajar ilmu agama untuk memperbanyakkan harta benda. Waliyazubillah. Jadi saya lihat satu masyaikh Mesir tu, Masya Allah, luar biasa, mengajar kitab Fathul Qarib. Dia mengajar dalam 4 bulan khatam. 4 bulan khatam, dia tukar-tukar kitab kan. Ajib betul orang-orang Mesir ni. Tak ada siapa pun bagi envelope dan sebagainya kan. Tak ada siapa pun yang bagi envelope. Luar biasa. Satu kebanyakan syekh-syekh Arab ni, kecuali yang mengajar dekat universiti, dapat dalam 10,000 geni kan. Itu pun ada satu syekh tu dia tak ambil langsung yang 10,000 tu. Dia buat kerja jual-jual kitab dia, tu baru dia ambil kan. Tapi 10,000 tu dia tak ambil genih. Genih ni tak banyak sangat kan. Siapa yang tahu currency ni. Kemudian satu syekh yang saya duduk talaki dengan dia, Fathul Qarib apa semua ni, saya ajib betul. Orang Arab ni tak tahulah macam mana punya pesen kan. Siapa yang pergi negara Arab dia tahu kan. Dia punya ihtiram kepada ulama ni satu kurang, betul tak? Dia punya memuliakan kepada ulama kan. Dia berbeza dengan orang India, orang Pakistan. Bila tahu je Maulana lalu, dia pun dah mula malu kan. Tapi orang Arab ni dia agak kurang sikit, tak tahulah kejahilan ke macam mana kan. Bukan saya nak minta suruh bagi duit ke apa, tapi maksudnya syekh tu datang sendiri dan sebagainya. Apa salahnya kalau dia datang ambil dengan kereta jadi khadim dan sebagainya. Jauh, ada yang syekh tu tinggal jauh. Siapa kenal Syekh Mustafa Nadwi tu? Kenal kan? Pernah dengar nama dia kan? Itu yang mengajar Bukhari tu. Pernah saya duduk dengan dia. Tapi yang tu ada orang jaga kan, ambil daripada Mansurah. Mansurah ni jauh, lebih kurang 2,5 jam, 3 jam daripada Kahirah. Dia akan datang mengajar. Kalau tak silap saya, seminggu sekali dia akan datang. Mudayafah tu, budak pelajar-pelajar yang Malaysia ni tahu, selalu talaki yang janggut lebat tu kan. Syekh ni dia belajar dekat India. Dia ambil sanad dekat India dengan Maulana siapa nama? Abu Hasan Ali Nadwi. Sebab tu dia panggil Mustafa Nadwi kan. Syekh Mustafa Nadwi sebab dia ambil sanad daripada Abu Hasan Ali Nadwi.
Dan apa nama Maulana Abu Hasan Ali Nandwi ni sayang dengan dia. Dan dia dikhidmat 1 tahun khidmat ulama supaya datang sifat rendah diri. Ni Mustafa Ali Nandwi. Ada kan datang sekarang Malaysia kan? Ada pelajar Malaysia yang bawa, kawan-kawan saya juga bawa. Dia tengok sini, jom Syekh datang Malaysia. Kan? Memberi manfaat sikit kepada orang Malaysia. Dia bawa kan datang kan. Ada Syekh Mustafa Ali Nandwi tu. Ada datang. Tapi dia ajar bahasa Arab, ada penterjemah dia kan. Jadi diorang ni tak minta apa-apa. Duduk je. Ajib betul, ajib. Ajib summal ajib, summal ajib. Tak ada apa-apa pun. Dia jual kitab dia je. Ada kitab dia beli, beli dapatlah dia. Luar biasa. Memang kat Malaysia ni lain. Balik ni dapatlah kan kertas kan. Dapat salam. Cuba tak bagi. Tengok apa jadi. Besok ni sebulan tak ada dah, tak ada kat sini. Semayang sini pun tak ada dah. Kan? Tu manusia. Bermegah-megah dengan pangkat dan kedudukan dan merasa mulia dengan ramai pengikutnya. Rasa mulia pula. Ni kena nafikan. Kalau ada kena nafikan. Kan? Dengan ilmunya itu dia banyak menipu dengan harapan dapat mencapai segala hajatnya di dunia ini. Dan samping itu dia merasa di dalam hatinya, ini namanya ujub. Merasa dalam hati kan. Rasa hati bagus ni. Dia mempunyai kedudukan di sisi Allah SWT kerana menggunakan perhiasan ulama pada dirinya dan berperwatakan seperti mereka pada pakaian dan percakapan. Di samping kerakusannya terhadap dunia zahir dan batinnya, waliyazubillah. Jadi kata Imam Ghazali rahmatullah alaih, maka yang ini termasuk dalam golongan orang yang binasa. Bodoh, dia kata sini bodoh kan. Bahasa Arabnya jahil kan. Kat bahasa Melayu jadi bodoh dia macam kasar sikit. Kalau kata jahil dia kurang kasar kan. Kat sini dia tulis bodoh. Dan tertipu, ditipu syaitan dan tiada harapan untuk bertaubat kepada Allah SWT kerana dia telah menyangka bahawa dirinya termasuk di dalam golongan orang yang baik. Padahal dia telah lupa akan firman Allah SWT maksudnya apa ayat Allah SWT di sini? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukan? Wallahu alam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kesalahan-kesalahan kita bertaubat. Kita jadi orang yang bertaubat. Jangan kita rasa kita tidak bersalah. Kita ni semua pelaku kesalahan. Kita kena jadi orang bertaubat, terus bertaubat. Kalau kata kawan saya, teman saya orang Madura, dia kata istighfar kita pun nak kena istighfar juga. Sebab istighfar kita pun ada riak. Kan, aku banyak istighfar, duduk diam-diam tu 1000 istighfar. Rasa aku ni banyak istighfar, betul tak? Syaitan masuk. Itu pun kena istighfarkan. Astaghfirullahalazim. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Jauhkan balik daripada syaitan. Istighfar kita pun nak kena diistighfarkan, bahaya kan. Jadi kita banyakkan bertaubat. Bila banyak bertaubat ni hati senang remuk. Hati senang hancur. Hancur kepada siapa tuan-tuan? Hancur kepada Allah. Bila hati kita hancur kepada Allah SWT, minta apa saja. Ya Allah, aku nak syurga Engkau ya Allah. Minta yang paling mahal, jangan minta yang murah-murah. Terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita banyakkan bertaubat, istighfar, bertaubat. Jadi kita orang-orang yang beriman ni, dia jalan dekat muka bumi ni, dia tak ada sombong. Dia tak ada zahir kesombongan dia. Dia tak nampak pun, dia nak sempat sombong pun tak sempat. Sebab merasa diri sentiasa bersalah di sisi Allah SWT. Lebih baik kita rasa kita sentiasa bersalah dan kita bertaubat istighfar daripada kita rasa kita dalam keadaan yang selamat kan. Lebih baik kita rasa bersalah. Nanti balik pun depan Allah pun rasa bersalah aje. Bila Allah Ta'ala luluskan kita masukkan dalam syurga Allah, barulah kita rasa gembira segembira-gembiranya kan. Tapi daripada sekarang kita rasa macam kita ni banduan. Memang pun Nabi kata ad-dunya sijnul mu'min kan. Dunia ni adalah penjara bagi orang beriman. Jadi baik kita rasa macam diri kita ni banduan, menzahirkan. Bahkan kita kata akulah banduan kau ya Allah. Aku hamba-Mu ya Allah. Dekat leher aku ni ada rantai besi ni terikat untuk Allah SWT saja. Untuk Allah SWT saja. Selain Allah SWT tak boleh kan. Kita untuk Allah aja.
Allah SWT ciptakan kita untuk ibadat kepada Allah SWT, untuk kita terus untuk khidmat agama Allah SWT saja. Ni kita nak bersihkan, buang segala kotor-kotor ni kan. Buang sejauh-jauhnya nak buang. Dia berhajat kepada pembersihan demi pembersihan, pembersihan demi pembersihan. Salah tak apa, memang kita ni manusia. Guru saya mengata salah tak apa, kita ni manusia. Kalau tidak, kita ni tidak ada Allah SWT cipta perintahkan untuk bertaubat dan istighfar kan. Tapi jangan untuk mengelak daripada banyak salah ni, Imam Syafi'i rahmatullah alaih kata banyak kan jagalah solat duha kan. Imam Syafi'i rahmatullah alaih kata, aku mencari-cari amalan yang dapat menahan aku daripada melakukan dosa, maka aku dapati ada di dalam solat duha. Adapun solat taubat kita kena buat supaya kita rasa sentiasa bersalah di sisi Allah SWT. Selamat sebenarnya tuan-tuan. Bila kita rasa kita sentiasa bersalah ni, kita selamat. Masalahnya bila kita rasa kita ni betul, kan? Kita rasa kita ni betul, tu syaitan dah masuk dah. Dia mula tipu kita. Untuk kita meyakini agama yang kita bawa ni adalah benar, ini adalah penting, hak kita. Memang kita kena buat. Tapi untuk merasakan kita ni yang paling betul, ini silap. Tapi untuk agama yang lain kita jangan kata betul. Agama Buddha lah, agama yang orang kafir ni jangan kita kata betul. Agama Islam ialah agama yang diredai oleh Allah SWT. Jadi kita usahakan. Dan jangan kita kata yang usaha kita ni, kita buat ni adalah paling betul, orang lain salah pula, kan? Yang aku buat ni aku paling betul, bukan? Tapi kita untuk diri kita, kita kata jalan aku ni sekarang, kita kena yakin yang jalan kita ni, agama Islam ni adalah jalan yang paling betul. Tak tahulah tuan-tuan faham ke tak, berbelit-belit tu pusing. Wallahu alam yang baik daripada Allah SWT, tak faham tanya belakang. Nanti kan takut makin pusing, nanti masa dia bergerak kan, kita lagi seorang kan minta izin ya. Jadi yang baik daripada Allah SWT, lemah atas kelemahan saya sendiri. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka wa li walidina wa li azwajina wa li zurriyyatina wa li ahbabina wa li ikhwanina al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu amin. Tahu.